Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua, terutamanya kepada ibu bapa dan waris yang sudi memilih Sekolah Kebangsaan Bertemputra sebagai tempat pendidikan untuk anak-anak, tuan-tuan dan perempuan. Rakan-rakan guru, anggota kumpulan pelaksana, ibu bapa waris yang dirahmati Allah sekalian. Di ruang dan kesempatan ini, saya Cikgu Azlizam bin Saleh sebagai pengurus di sekolah ini akan memberi beberapa taklimat secara video ini, kerana untuk bersemuka memang kita tidak dapat bersemuka disebabkan pandemik COVID-19 dan negeri kita telah dikenakan perintah kawalan pergerakan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ibu bapa yang dikasihi, tahun ini Sekolah Kebangsaan Bertemputra akan menerima 50 orang murid prasekolah, 2 buah kelas prasekolah, iaitu yang pertama prasekolah Ar-Rahmah dan yang kedua prasekolah Al-Qasim. Manakala untuk tahun 1 terutamanya, kita akan ada 4 kelas. 1 Ibnu Battuta, 1 Ibnu Khaldun, 1 Ibnu Sina dan 1 Ibnu Yunus. Begitulah juga untuk tahun 2. 2 Ibnu Battuta, 2 Ibnu Khaldun, 2 Ibnu Sina dan 2 Ibnu Yunus. Murid-murid ini ditempatkan berdasarkan kapasiti yang ada di sekolah ini. Untuk pengetahuan semua jumlah murid setakat hari ini, kita telah menerima seramai 316 orang murid baharu bagi tahun 2021. Manakala untuk guru, kita ada seramai 22 orang yang terdiri daripada seorang guru besar, seorang penolong kanan pentadbiran kurikulum, seorang penolong kanan hal ehwal murid dan seorang penolong kanan co-kurikulum. Manakala kita ada 18 orang guru yang bertanggungjawab memberi pendidikan kepada anak-anak, tuan-tuan dan perempuan. Kita juga mempunyai seorang pembantu takbir dan seorang pembantu operasi. Dan insya-Allah akan datang 2 orang pembantu pengurusan murid untuk kelas prasekolah. Baik. Berbalik kepada pandemik COVID-19 ini, kita ada tata cara, kita ada SOP, Standard of Procedure. Apa yang perlu anak-anak, tuan-tuan apabila berada di dalam kawasan sekolah. Begitulah juga dengan tuan-tuan jika masuk ke kawasan sekolah ataupun ke mana-mana. Kita mesti mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, saya sebagai pengurus di sini, sebagai guru besar di Sekolah Kebangsaan Bertemputra, tak sewenang-wenangnya membuat peraturan dan sebagainya. Apa yang pasti, kami buat ini demi apa ya tuan-tuan? Demi keselamatan.
demi kesihatan, demi kebersihan anak-anak kita terutamanya, anak-anak kecil yang perlu dipatuhi. Baik, apabila sekolah nanti dapat dibuka, itu pun bergantung dengan pengumuman yang akan dibuat oleh KPM, bukan pengumuman oleh pihak sekolah, tuan-tuan. Tuan-tuan kena bersabar dan menunggu pengumuman KPM. Itu pun selepas mendapat kelulusan daripada MKN, Majlis Keselamatan Negara, untuk menangani masalah pandemik COVID-19 ini. Baik, jadi kalau sekolah dibuka, kita kena tunggu pengumuman oleh KPM. Dan insya-Allah pihak sekolah tak lepas tangan. Pihak sekolah akan menyalurkan maklumat secepatnya mungkin melalui medium yang kita ada, sama ada melalui grup Telegram, grup WhatsApp ibu bapa, ataupun melalui Facebook sekolah. Dan juga mungkin kalau ada tayangan yang perlu kita salurkan melalui YouTube pihak Sekolah Kebangsaan Bertam Putra. Sekolah kita tak sama dengan sekolah yang lain, tuan-tuan. Bila kita memilih Sekolah Kebangsaan Bertam Putra, kita berilah kepercayaan, kita berilah semangat kepada pihak sekolah untuk menjaga, mendidik anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Kami sebagai warga SK Bertam Putra begitulah juga, seperti menjaga anak-anak kami sendiri. Kita tidak akan lepas tangan, insya-Allah, demi keselamatan, demi kesihatan, demi kebersihan yang anak-anak tuan-tuan di sekolah ini. Dari segi pakaian, insya-Allah kita semua dah tahu macam mana murid pra memakai apa. Nanti akan dimasukkan oleh grup WhatsApp atau grup Telegram oleh guru pra bagaimana pakaiannya anak-anak kita pra, anak-anak tahun 1 dan anak-anak tahun 2. Jika memakai pakaian seragam sekolah, jika berkasut hitam, mestilah memakai stokin yang berwarna hitam. Jika memakai kasut berwarna putih, mestilah memakai stokin yang berwarna putih. Biar nampak seragam, biar nampak keserasian. Kita tengok apabila anak-anak datang ke sekolah, apabila sekolah telah dibuka untuk PDP secara bersemuka. Okey. Kita akan datang, kita hanya buka pintu B sahaja, pintu kecil. Ada anak tahun 2 memang dah faham, kecuali yang baru bertukar ke Sekolah Kebangsaan Bertam Putra. Anak tahun 1, nanti kita boleh tengok video yang kita buat. Datang dan ibu bapa letakkan anak-anak di situ, dan insya-Allah guru-guru akan sambut, pengawal keselamatan pun akan sambut insya-Allah, dan disambut dengan bacaan suhu. Pastikan anak-anak kita memakai mask untuk memastikan kesihatan dia terjaga insya-Allah. Dan apabila ambil suhu akan direkodkan berdasarkan nama anak tuan-tuan dan perempuan. Jika suhu melebihi 37.5, anak-anak tuan-tuan dan perempuan perlu pulang semula bersama tuan-tuan dan perempuan untuk mendapatkan rawatan. Dan oleh itu, tuan-tuan dan perempuan, sebelum hadir ke sekolah, sila pastikan anak-anak tuan-tuan dan perempuan sihat untuk berada di sekolah. Apabila dah ambil suhu dan sebagainya, anak-anak akan melalui kawasan-kawasan untuk membersihkan tangan dengan sabun. Pihak sekolah dengan kerjasama komuniti yang telah memberikan sumbangan, dan pihak sekolah telah membuat sendiri semua benda ni, iaitu sinki, tempat cuci tangan anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Ada 7 di aras bawah di sepanjang laluan untuk ke kelas anak tuan-tuan dan perempuan, demi kesihatan, demi keselamatan, demi kebersihan anak tuan-tuan dan perempuan. Mereka dikendaki mencuci tangan dengan sabun
sebelum memasuki kelas. Okey? Baik. Anak tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam kelas masing-masing untuk mengikuti PDP nanti, yang akan diajar oleh guru-guru yang terlatih sebenarnya. Guru-guru yang mempunyai semangat untuk bersemuka dengan anak tuan-tuan dan puan-puan. Bila tiba waktu rehat, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak akan makan, insya-Allah selama 30 minit. Yang memudahkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan kebersihan, kesihatan anak tuan-tuan dan puan-puan. Saya galakkan anak tuan-tuan dan puan-puan membawa bekal makanan daripada sekolah, daripada rumah, minta maaf. Anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa masak sendiri untuk anak-anak lebih baik. Namun begitu, saya faham ramai ibu bapa waris yang berkejaya dan mungkin tak ada kesempatan nak menyediakan bekal makanan untuk anak-anak. Boleh ditempah pada malam sehari sebelum PDP bermula. Dan insya-Allah pihak pengusaha kantin pun dah menyediakan menu minggu pertama, minggu ketiga, minggu kedua dan minggu keempat. Dan akan disalurkan maklumat tersebut melalui guru kelas masing-masing. Itu antara pengorbanan pengusaha kantin, antara pengorbanan guru kelas untuk menerima tempahan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tempahlah melalui guru kelas, tapi janganlah terlalu lewat. Kesian dekat guru-guru saya. Kadang-kadang sampai tengah malam pun masih lagi berbunyi telefon mereka. Baik. Tuan-tuan tentu tertanya-tanya, mungkin ibu bapa tahun 2 tak ada masalah, kecuali yang baru saya kata tadi kan. Anak-anak makan dekat mana? Okey. Anak-anak tuan-tuan makan di kelas masing-masing. Punya bagusnya, anak-anak tuan-tuan makan di kelas masing-masing. Ada orang jaga. Ada guru-guru kita yang jaga. Pengorbanan cikgu tu demi keselamatan anak-anak kita. Nak cuci tangan macam mana? Ada. Di tepi kelas masing-masing, semua letakkan bekas air dan sabun untuk mencuci tangan, bagi mengurangkan anak-anak kita ke tandas, kecuali untuk membuang air besar dan air kecil ke tandas. Di tandas pun kita ada SOP-nya. Masuk pun tak boleh ramai dan sebagainya. Hanya 4 orang satu sesi kalau nak masuk. Dan ada kad number di tandas tersebut sebelum masuk ke ruang tandas tersebut. Di dalam tandas pun disediakan sabun untuk anak-anak kita mencuci tangan. Kita galakkan anak-anak kita mencuci tangan. Kita tak gunakan hand sanitizer, tapi kita gunakan sabun. Mungkin kulit anak-anak kita terlalu nipis, anak-anak kecil. Jadi itulah yang saya nak cakapkan. Baik. Waktu PDP saya dah sebut. Waktu rehat saya dah sebut. Waktu pulang tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita sediakan kemah dengan sumbangan daripada komuniti untuk anak-anak menunggu. Mungkin kita akan balik lewat sedikit, tapi pastikan janji temu tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil anak tepat. Kita akan melepaskan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan melalui panggilan. Sistem siaran raya akan dipanggil, akan digunakan di pejabat, dan kita akan umumkan. Contohnya, 1 Ibnu Battuta boleh bergerak dan berada di depan pintu B untuk menunggu ibu bapa masing-masing. Okey, itu yang pihak sekolah buat. Baik, apabila beredar dari kelas
selepas menerima arahan kelas tersebut, mereka akan melalui laluan yang ada terdapat 7 singki tersebut. Sekali lagi, cuci tangan lagi sebelum berjumpa dengan ibu bapa masing-masing. Itulah pihak sekolah kebangsaan Betam Putra titik beratkan. Jadi harapan bila sampai ke tempat menunggu yang kemah akan disediakan, anak-anak tuan-tuan nampak waris, okey, bila nampak waris baru kita benarkan keluar dengan pertolongan daripada guru dan juga pertolongan daripada pihak pengawal keselamatan. Tuan-tuan boleh ambil anak tuan-tuan dan perempuan untuk pulang. Tapi ya tuan-tuan dan perempuan, masa waktu hantar, waktu balik tu, tuan-tuan kalau turun daripada kenderaan, kereta ke, van ke, lori ke, sebagainya, motosikal ke, pastikan tuan-tuan juga memakai mask, pelitup muka lah. Ini untuk keselamatan semua. Ya, tuan-tuan dan perempuan. Okey. Pintu pagar. Okey, yang tu semua dah saya cakap tadi. Pintu pagar akan dibuka bermula pukul 7 pagi. Kalau ikut dalam slide nanti 7.20. Tapi saya faham ada yang kerja awal, yang hantar awal. Jadi bila anak hantar awal, dia akan berada di kemah tempat menunggu waktu balik tu. Tapi di waktu datang tu, bila ambil suhu, dah rekod suhu dan sebagainya kedatangan murid akan terus bergerak ke kelas masing-masing. Ya, tuan-tuan, berilah, sekali lagi saya cakap, berilah kepercayaan, berilah keyakinan kepada kami, warga sekolah, terutamanya pendidik di SK Betam Putra. Patuhilah SOP. Bukan kadang-kadang untuk diri kita sendiri, untuk semua sebenarnya. Untuk sekolah, untuk anak-anak, untuk masyarakat dan komuniti. Jika ada apa-apa persoalan nanti, bolehlah berhubung dengan pihak sekolah untuk mendapat satu titik kata putus. Apa yang terbaik untuk anak-anak. Dan saya ulang sekali lagi, kita apa pun tunggu pengumuman. Ya, tunggu pengumuman yang mungkin menyebabkan sekolah dibuka ataupun tidak dibuka nanti. Kan? Kita harap bersabar sebab sekolah pun terikat dengan SOP yang ditetapkan oleh MKN, KKM dan juga KPM sendiri. Harap pada hari ini apa yang saya sampaikan dapat membuka minda kita semua dan menyelesaikan sekurang-kurangnya kekusutan masing-masing. Saya faham ramai yang waris ibu bapa ni, tuan-tuan ni, anak yang pertama bersekolah dah jadi macam ni, jadi dia terlampau excited untuk mengetahui macam mana dengan anak saya, anak ni, anak Noh. Okey, tuan-tuan, itulah daripada saya. Kalam terakhir daripada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Betam Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sekolah Betam Putra terus melakar kejayaan di masa kini ataupun di masa hadapan. InsyaAllah dengan berkat doa semua. Terima kasih semua. Terima kasih ibu bapa. Terima kasih waris. Terima kasih komuniti. Salam Putra Nian.